Jadi tugas Kementerian Kewangan, tanggungjawabnya adalah fiskal, iaitu menguruskan aliran tunai, kutipan cukai dan juga perolehan dan perbelanjaan. Bidang kuasa sebelum ini yang ada dari segi menstrukturkan ekonomi itu bidang kuasa di bawah unit perancang ekonomi yang sebelum ini berada di bawah Paguh semasa Paguh turut menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau dikatakan bagaimana kita nak merungkai dan memulihkan ekonomi, ini bukan tugas kementerian atau Menteri Kewangan semata-mata. Ini tugas bersama semua jemaah menteri yang ada. Kerana bidang kuasa mengenai reformasi pasaran buruh adalah yang berkaitan dengan Kementerian Ekonomi dan juga dengan Kementerian Sumber Manusia. Yang berkaitan dengan memastikan industri kita ini naik ke tahap yang lebih baik adalah tanggungjawab Menteri MITI contohnya. Untuk memastikan ada bidang-bidang baru yang boleh menjadi enjin pertumbuhan baru, itu termasuk bidang kuasa di bawah Kementerian Ekonomi, di bawah NRECC, di bawah KKD dan yang lain-lain. Kerana sebenarnya bidang kuasa Menteri Kewangan adalah untuk menguruskan soal fiskal. Pandangan saya, Paguh, itulah silapnya sebelum ini. Kerana Perdana Menteri memusatkan semuanya kepada dia. Jadi dia tak sempat buat. Jadi sekarang ini dari segi pecahan kerjanya, sebahagian besar dari segi perancangan pelan ekonomi dan dasar sederhana dan jangka masa panjang ditentukan oleh Kementerian Ekonomi. Kemudian pelaksanaan itu diusahakan bersama dengan kementerian-kementerian yang memang ada mandat dan tanggungjawab itu dan urusan dari segi tata kelola. Kerana Menteri Kewangan bertanggungjawab memastikan proses perolehan itu benar-benar telus. Sebab itu pandangan saya, tokoh yang paling baik untuk menjadi Menteri Kewangan ialah Perdana Menteri. Kerana siapa yang paling ada tanggungjawab paling besar untuk memastikan tata kelola perolehan untuk mengelakkan ubah manifesto seperti yang berlaku sebelum ini, seperti yang kita pernah tahu ada kawan-kawan jana wibawa di sebelah sana. Allah. Kalau contohnya Puan Yang di-Pertua, kalau contohnya Hebatlah Menteri. sama ada Senator Menteri MITI menjadi Menteri Kewangan. Kalau contohnya Yang Berhormat Kapit jadi Menteri Kewangan. Contohnya dari segi kuasa dan juga pengaruh politik kami dikira junior. Kalau ada yang cucuk sana, cucuk sini, akhirnya lobbynya itu akan tetap pergi kepada Perdana Menteri dan Paguh sedia maklum tentang ini. Benda ini saya pasti inilah yang berlaku sebelum ini. Jadi akhirnya apabila tugas untuk memulihkan ekonomi ini dari segi perancangan, pelaksanaan diagihkan kepada kementerian masing-masing dan dengarlah. Puan Yang di-Pertua dan rakyat tengok dia tanya soalan politik. Tak nak dengar. Bila kita bagi jawapan yang dia tak nak dengar kerana dia malu, dia buat bising. Jawapan panas Menteri. Baik, mantap. Dan saya nak Contradict tutup yourself. begini Puan Yang di-Pertua. Saya nak tutup begini. Dekat mana Paguh yang kata ekonomi tidak pulih? Saya nak tanya balik kepada Paguh. Semasa Paguh dan Perikatan Nasional jadi kerajaan 33 bulan, pernahkah ada 3 suku berturut-turut yang ada pertumbuhan ekonomi dari satu suku ke satu suku? Pernah ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak pernah ada. On record tak ada. Ini kali pertama sejak bertahun-tahun MOU yang banyak. kita menyaksikan bahawa pertumbuhan ekonomi negara dari satu suku ke satu suku berlaku dalam 3 suku berturut-turut yang tak pernah berlaku. Kemiskinan paling rendah. Kenaikan gaji lebih tinggi daripada sebelum ini. Pertumbuhan ekonomi, momentum baik, inflasi paling rendah. Jadi dekat bahagian mana Paguh yang kata bahawa rakyat tidak ada keyakinan, sedangkan kita lihat sedikit demi sedikit
keyakinan itu telah pulih, termasuklah juga dengan kemasukan pelaburan-pelaburan. Kalau Paguh dan Perikatan Nasional tak yakin, tak apa. Tapi jangan salah gunakan dan menunggang nama rakyat dan pelabur-pelabur lain. Terima kasih. Mantap, mantap Menteri.